Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni. Semoga kita semua dilimpahi rahmah ya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesihatan ya, kita diberi keselamatan, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dalam program Terjaminda ya. Yang dianjurkan oleh Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah sempena Bulan Membaca Kebangsaan. Pada siri 1 kali ini, saya Asmiati Ahmad akan bersama-sama dengan anda sempena Jom Baca pada hari ini untuk mengupas topik tentang membaca ya. Walaupun saya tidak diberikan tajuk khusus untuk dibicarakan pada hari ini, namun saya akan sedikit sebanyak akan berkongsi dengan saudara sekalian berkenaan dengan cabaran membaca dan juga kaedah-kaedah membaca ya. Saya yakin dan percaya membaca memiliki pengertiannya yang sangat besar ya. Malah surah Al-Alaq iaitu wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah, mempunyai pengertian yang sangat luas maknanya ya. Dan kita juga melihat bahawa pada masa dahulu orang tua-tua kita membaca, mereka buta huruf tetapi mereka membaca daripada alam ya. Alam terbentang dijadikan guru, mereka menakul alam, melihat perubahan-perubahan yang berlaku dalam alam sekeliling, perubahan-perubahan angin, perubahan-perubahan cuaca ya, perubahan-perubahan yang berlaku dalam habitat haiwan dan sebagainya untuk melihat fenomena-fenomena alam. Okey. Dan juga kita kena belajar bagaimana membaca persekitaran untuk melihat tingkah laku orang di persekitaran kita, tingkah laku masyarakat. Tak kiralah dalam persekitaran keluarga ataupun persekitaran kerja kita ya. Okey, membaca yang kita fahami secara harfiah itu membaca ya. Kita lihat bahawa media membaca juga melalui evolusi yang sangat panjang. Kalau kita lihat pada tamadun-tamadun yang lampau, orang membaca menerusi tablet daripada bongkah-bongkah batu, apa yang tercatat di dalam batu bersurat, ataupun lebih jauh lagi tamadun Mesopotamia ya, Gilgamesh ya, kita baca daripada bongkah tablet ya. Kita membaca, masyarakat membaca daripada daun-daun lontar, daripada kulit-kulit kayu, daripada papyrus, dan akhirnya terciptalah kertas. Dan pada era masa kini kita membaca melalui era digital ya, melalui e-book ya. Jadi kita lihat bagaimana evolusi itu berkembang, demikian dan juga berkembangnya cabaran dia ya. Kita dewasa ini dikisahkan berkenaan dengan kenyataan bahawa masyarakat Malaysia pada masa kini sudah tidak minat membaca ataupun sudah tidak rajin membaca. Malah ada yang lebih teruk lagi kalau orang mengatakan masyarakat Malaysia malas membaca ya. Saya tidak katakan malas ya, tetapi mungkin tidak ada motivasi. Okey. Jadi bagaimanakah caranya kita menghadapi cabaran tersebut? Okey, lebih-lebih lagi pada tahun 2030 Malaysia akan menjadi negara membaca. Adakah kita mampu menyahut cabaran tersebut ya? Okey, Perpustakaan Negara Malaysia dalam kajian mereka pada tahun 2017 mencatatkan bahawa kadar literasi masyarakat Malaysia membaca adalah dalam 55%, iaitu puratanya seorang daripada rakyat kita ini membaca sebanyak 15 buah buku setahun.
dan Kuala Lumpur Baca pada tahun 2020 mencatatkan bahawa kadar literasi membaca rakyat Malaysia adalah pada 76%, ya. Okey, namun kita kena faham bahawa purata tersebut hanya kita anggap, kita tidak mengiranya daripada adakah semua orang membaca, ya. Mungkin dalam 32 juta rakyat Malaysia itu hanya sebilangan besar sahaja membaca. Malah kajian-kajian yang dilakukan sebelum ini adalah hanya memfokuskan kepada masyarakat yang berumur 15 tahun ke atas, ya. Dan kita faham bahawa umur 15 tahun hingga 24 tahun, okay, ataupun paling jauh 30 tahun adalah umur di mana kebanyakan rakyat dewasa itu di alam persekolahan ataupun menjadi mahasiswa, kan. Jadi tentulah bahan bacaan mereka itu lebih terarah kepada membaca buku-buku rujukan, bukan buku-buku umum ataupun buku-buku ilmiah yang ada. Ya, okey. Jadi sepatutnya untuk mencapai sasaran membaca sebagaimana orang Korea, ya. Orang Korea literasi membacanya adalah 99.6%, ya. Kita ni adalah rakyat yang penyerap terbanyak. Kita banyak meniru budaya-budaya hedonisme daripada luar, kan, daripada Korea, K-pop semua tu, tetapi budaya yang baik seperti membaca ni kita tak tiru pula. Jadi sepatutnya untuk mencapai sasaran tersebut kita harus memperuntukkan, kalau anggarannya kita harus memperuntukkan sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit dalam sehari untuk mengoptimumkan bahawa apabila dikira minit-minit tersebut kita akan membaca sebanyak 10 buah buku dalam tempoh setahun. Itu purata bagi satu orang. Sebagaimana data yang diberikan oleh Perpustakaan Negara dan juga KL Baca tadi memperlihatkan bahawa sesungguhnya memang rakyat kita masih kurang membaca, ya. Jadi di situlah cabarannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan rakyat kita kurang membaca, ya? Jadi perkara ini perlu kita rungkaikan, okey? Saya yakin dan percaya bahawa terdapat ramai di kalangan kita, terutama umur-umur seperti saya ini, masih lagi bernostalgia, ya, bernostalgia bahawa kita tahu bahawa pada masa sekarang ini era digital, kan. Jadi kita masih bernostalgia, kita mahu membaca dalam bentuk konvensional, kita mahu mencium bau buku, kita mahu menyelak buku, kita ingin mencatatkan perkara-perkara penting di jidar buku, ya. Kita kata apabila kita membaca e-book mata kita akan sakit dan sebagainya, ya, itu alasan-alasan yang diberikan, ya. Namun kita lupa bahawa kebanyakan masa kita itu mungkin juga kita fokuskan untuk melayari media sosial seperti Facebook, IG dan sebagainya. Alangkah moleknya jika kita memperuntukkan masa kita itu lebih kepada membaca perkara-perkara yang berfaedah. Lebih-lebih lagi kita dihadapkan dengan bentuk digital itu sendiri. Apabila kita melihat satu perkara yang tidak dibaca, dia kata sila klik. Maksudnya benda itu catatan panjang, kita kan lama panjang tak maulah. Jadi itu adalah satu perkara yang menyebabkan kita tidak mau membaca perkara-perkara yang panjang lebar dan sebagainya, okey. Dan kita juga tidak boleh menyalahkan generasi muda pada masa sekarang ini yang memang lahir bersama-sama dengan era digital, ya. Mereka lahir bersama handphone, ya. Tanpa kita ajar mereka, tangan mereka akan laju, ya, mencari maklumat menggunakan tablet dan sebagainya. Okey, kerana itu adalah generasi mereka. Itu bukan masalah bagi saya. Cabaran yang besar terutama di Sabah, ya. Kita tahu bahawa kita dalam era digital, tetapi adakah
capaian internet itu sampai ke kawasan-kawasan pedalaman. Walaupun kita kata jalur lebar macam mana pun, tetapi kalau kualitinya tidak memuaskan, itu adalah satu halangan yang sangat besar. Ya, lebih-lebih lagi kita lihat pada masa sekarang ni pandemik kan, kebanyakannya kuliah dilaksanakan secara online. Terdapat banyak masalah dihadapi oleh mahasiswa kita, terutama di pedalaman, kerana mereka tidak dapat mengakses. Ya, bagaimana caranya untuk kita mahu mereka membaca, sedangkan untuk kuliah sahaja mereka sangat payah. Ya, itu satu. Yang kedua, saya kira cabarannya adalah apa sebenarnya yang memotivasikan seseorang itu untuk membaca. Okey, kita faham bahawa untuk melakukan sesuatu itu kita sebagai individu biasa, ya, kita untuk melakukan sesuatu kita mesti ada perkara yang perlu memotivasikan kita, baru kita lajukan. Contohnya macam sekarang ni bulan puasa, ramai orang, kebanyakan umat Islam akan berlumba-lumba membaca Al-Quran kan, kerana mengetahui bahawa mereka termotivasi bahawa pahalanya berganda-ganda kan. Jadi demikianlah juga dia membaca. Apakah yang memotivasikan rakyat untuk membaca? Kita faham bahawa ataupun kita dipersepsikan bahawa kita hanya membaca sebab ada tugas yang tidak kita lakukan. Ya, pelajar dan mahasiswa membaca kerana ingin lulus peperiksaan. Mereka membaca untuk membuat assignment. Kita membaca kerana mungkin kena membuat laporan. Kita membaca kerana mungkin kita nak masuk mesyuarat penting. Pensyarah-pensyarah terutamanya guru-guru membaca kerja-kerja murid, ya, membaca kerana kita ingin membuat artikel dan sebagainya. Jadi perkara kita harus sistemkan semula, ya. Kita mesti delete, kita harus macam kalau dalam sistem komputer tu kita kena reformat, ya. Kita kena reformatkan minda kita itu. Kita harus menjadikan bahawa membaca itu bukan sebab kita ada tugas yang hendak kita lakukan. Membaca itu harus kita lakukan kerana kita minat membaca. Membaca itu harus dijadikan sebagai satu habit, sebagai satu amalan, sebagai satu budaya. Ya, membaca itu, kerana membaca itu dia adalah satu perbuatan yang mampu memperkayakan perbendaharaan jiwa kita, ya. Untuk mengenal pasti ataupun melihat seorang individu perbandingan satu orang dengan orang yang lain, ada kita melihat bagaimana banyaknya dia membaca, bagaimana luasnya pengetahuannya terhadap apa yang dia baca dan apa bahan bacaan yang dia baca, ya. Jadi perkara-perkara itu harus kita lihat dan perkara-perkara itu harus kita ubah, ya. Persepsi itu harus kita ubah. Jadi ramai orang membuat analisis paralisis, mengatakan bahawa saya tidak mempunyai masa untuk membaca, saya penat, banyak kerja yang perlu saya lakukan, saya tak ada masa, ya. Okey, semua orang diberikan oleh Tuhan 24 jam sehari sebenarnya, ya. Tak ada lebih dan tak ada kurang, ya. Terpulang kepada kita untuk bahagikan masa. Okey, jadi saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Saya hantar anak saya pada waktu pagi pergi sekolah, dan saya akan memperuntukkan masa saya membaca. Ketika sampai ke pejabat, saya akan sampai pejabat mungkin seawal 7 pagi. 7 hingga 8 pagi itu adalah masa yang sangat sesuai untuk membaca, ya. Kerana pada waktu itu tenang, kawan-kawan pun belum ramai yang datang, ya, dan itu adalah tempo masa yang sesuai untuk membaca. Dan saya kira kalau Perpustakaan Negara mengatakan bahawa hanya 10 hingga 15 minit, bagi saya itu sangat kurang. Kita harus memperuntukkan 1 ataupun 2 jam untuk membaca. Okay. Satu. Yang kedua itu adalah satu kaedah, ya, untuk bagaimana kita meningkatkan ataupun bagaimana kita ingin menanamkan aktiviti membaca kita. Yang kedua adalah
kita tahu terlebih terutamanya kepada ibu bapa, kita tahu bahawa kadang-kadang apa yang kita cakap dengan anak kita mereka tak dengar kan, mereka lebih dengar apa yang dikatakan oleh guru-guru mereka ataupun rakan-rakan mereka. Jadi kita ni harus menjadi suri teladan. Kita harus menunjukkan contoh, kerana mereka tak dengar apa kita cakap tetapi mereka melihat apa perbuatan kita. Okey, jadi dengan membaca, mereka melihat kita membaca, kita suka membaca, secara automatik mereka akan terpengaruh dengan perbuatan tersebut. Okey, yang kedua, kita juga mungkin boleh meminta mereka membaca buku. Dalam tempoh 1 minggu itu kita seorang akan membaca 1 ataupun 2 buku dan mereka akan mengulas, menceritakan kembali apa yang mereka baca untuk memahami apa benda. Itu adalah satu aktiviti yang sangat menarik untuk dilakukan dalam keluarga. Saya di dalam kelas juga, saya mewajibkan pelajar saya membaca sekurang-kurangnya 1 buku dan menceritakan kembali apa yang mereka faham daripada apa yang mereka baca. Okey, itu adalah satu cara ya untuk kita menanamkan minat membaca dalam diri kita. Setiap individu mempunyai tingkah laku membaca yang berbeza-beza antara satu dengan yang lain ya. Ada orang membaca ikut mood, ada orang membaca 1 buku 1 hari tu dia mesti fokuskan buku tersebut. Tetapi ada orang yang membaca, dia boleh membaca banyak buku dalam satu tempoh masa tertentu. Tak kiralah buku tu habis atau tidak dibacanya ya, tetapi dia harus menelaah buku yang lain-lain lagi. Okey, jadi sebenarnya membaca juga memiliki kaedahnya tersendiri ya. Ada banyak kaedah-kaedah membaca yang saya boleh rangkumkan ataupun saya boleh senaraikan kepada 3 ya. Yang pertama membaca kaedah membaca asas ya. Yang kedua membaca secara sepintas. Yang ketiga membaca secara analisis. Okey, dan ketiga-tiga perkara ini, ketiga-tiga kaedah membaca ini akan dapat mengenal pasti kita ini pembaca jenis bagaimana, pembaca aktif ataupun pembaca pasif ya. Biasanya pembacaan asas, kaedah membaca asas ini adalah bagaimana kita diajar di sekolah ya, membaca tanpa kita mempertikaikan apa benda yang kita baca. Kita membaca kerana kita dilatih untuk mahir membaca, itu semata-mata. Yang kedua adalah membaca sepintas. Membaca ini ada skill dia, ada kemahiran dia ya. Membaca secara cepat ya, ada kaedah dia. Membaca dia macam kita buat Z ya, satu, ataupun kita scanning kan kita, ataupun kita cuma absorb gist dia, ataupun kita cuma membaca pengenalan, membaca tajuk, sub-sub tajuk ataupun dia punya kesimpulan, ataupun kita cuma memfokuskan kepada perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang di bold ataupun di italikan. Itu adalah membaca sepintas. Biasanya membaca sepintas ini dilakukan oleh pelajar-pelajar yang sudah kesuntukan masa untuk menghadapi peperiksaan nota-nota ringkas kan, ataupun membaca sepintas juga kita lakukan ketika kita membeli buku. Kita sedang menyelak buku di kedai buku. Kita tak boleh jadikan kedai buku itu seperti perpustakaan kan. Kita cuma mencari poin-poin penting ya, untuk adakah buku tersebut perlu kita beli ataupun tidak. Okey, yang ketiga adalah membaca secara analisis. Okey, membaca secara analisis inilah yang memperlihatkan bagaimana seseorang itu dikategorikan sebagai pembaca aktif ya. Membaca secara analisis ini mengharuskan kita sebagai pembaca menggunakan minda kesedaran kita ya. Kita tak boleh membaca kaedah membaca analisis itu kita membaca ketika minda kita sedang tidur ya, tak boleh. Kita harus sedar apa yang kita baca ya. Seumpamanya
kita bermain bola baling, ya. Seorang penulis membaling bola kepada pembaca, dan kita sebagai pembaca yang sedar, kita harus tangkaplah bola tersebut, kan. Okey, barulah kita dapat capai matlamat, barulah ada namanya hubungan antara pembaca dan penulis, ya. Sebab kita kena faham bahawa tidak semua perkara kita perlu tahu untuk memahami sesuatu. Okey, dan juga kita kena faham bahawa tidak semua penulis yang faham apa yang dia tulis. Kadang-kadang ada penulis yang cuma melonggokkan sahaja perkara-perkara ataupun data-data yang dia perolehi daripada bahan-bahan yang dia baca juga, dia masukkan dalam buku tersebut dan terpulang kepada pembaca untuk memahamkannya ataupun mendigestkan info yang mereka berikan. Okey. Jadi sebagai seorang pembaca yang aktif, ya, kita harus selektif, ya. Kita harus bijak memilih bahan-bahan bacaan yang kita baca. Okey. Jadi kaedahnya selalunya pembaca aktif ini membaca secara analisis. Okey, apabila membaca secara analisis ini, seorang pembaca itu perlu, ya, mencatatkan, menggariskan, mewarnakan, ya, perkara-perkara penting yang terdapat di dalam bahan yang dia baca. Selalunya inilah yang saya katakan, dia akan mencatatkan di jidar-jidar buku, ya. Dan mereka pembaca aktif, ketika mereka membaca secara analisis ini, mereka mula berimajinasi. Mereka akan memikirkan, adakah yang mereka baca itu benar, relevan ataupun tidak, informatif ataupun tidak, penting ataupun tidak, ada kaitan atau tidak dengan buku-buku yang lain, klise ataupun tidak dengan buku-buku yang lain dan sebagainya, ya. Jadi kalau pembaca pasif, mereka hanya menerima sahaja bulat-bulat apa yang disampaikan oleh pengarang ataupun oleh penulis. Tetapi kalau pembaca aktif, dengan kaedah menganalisis ini, mereka akan mula membuat analisis paralisis, mereka akan mula mentakul, mereka akan mula membanding-bandingkan, mereka akan mencari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan apa yang mereka baca. Itulah perkara-perkara inilah juga yang saya kaitkan dengan tadi, membaca secara mencapa ataupun divergent. Okay, kita mungkin membaca beberapa topik yang sama atau dalam bidang yang sama, kita akan mencari ataupun mencari kelebihan-kelebihan, persamaan-persamaan, kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam itu, baru kita sintesiskan dia. Ya, itu kebanyakannya dilakukan oleh pelajar-pelajar pasca ataupun pensyarah lah, ya, semasa mereka menghasilkan tesis ataupun menghasilkan karya ilmiah ataupun menghasilkan artikel-artikel yang berkenaan, ya. Jadi itu merupakan 3 kaedah membaca yang seterusnya saya terus menggambarkan tadi, ya, membaca, menjeniskan kita sebagai pembaca aktif dan juga pembaca yang pasif, ya. Okey, secara ringkasnya, pembaca aktif, anda harus membaca dengan minda yang sedar. Anda harus memahami apa benda yang anda baca. Berbanding dengan pembaca pasif, mereka hanya menerima bulat-bulat apa yang diberikan oleh penulis tanpa mempersoalkannya ataupun tanpa merasakan apa yang dibaca ini betul ataupun tidak, ataupun yang lebih parah lagi, jika kita membaca satu buku dan kita dah taksub dengan pemikiran penulis tersebut dan kita rasa bahawa apa yang ditulis oleh penulis itu adalah sesuatu yang betul, dia sahajalah yang benar, dan kita akan taksub dan kita tidak mahu lagi menerima pendapat-pendapat ataupun kita tidak mahu lagi membaca daripada pemikiran orang lain kerana kita hanya taksub kepada pembacaan yang tadi. Okey, demikianlah bentuk kaedah membaca yang terdapat, ya, ataupun yang saya fahami selama ini. Pengalaman membaca untuk setiap individu adalah berbeza-beza antara satu sama lain, walaupun mereka membaca buku yang sama, ya.
membaca adalah satu perkara ataupun aktiviti yang sangat menyeronokkan, ya. Dia tidak boleh dijual beli ataupun tidak boleh di copy paste, ya. Dan membaca dan berfikir adalah satu perkara yang harus diselarikan, ya. Kerana membaca tanpa berfikir sepertinya makan tanpa menghadam makanannya. Demikianlah perkongsian saya pada petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara sekalian kerana sudi meluangkan masa dengan saya pada petang ini. Segala yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan saya ilham, dan segala yang tak baik itu datangnya daripada saya, ya. Saya memohon maaf dan saya mendoakan semoga Allah tidak menarik nikmat membaca, nikmat menuntut ilmu daripada kita, dan saya juga mendoakan semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat, dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan penuh hikmah. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan salam harmoni.